menantu dia pula perhati perangai ayah mentua. Ini kes kita di rumah lah ni. Kes di rumah. Saya pun macam tu juga. Duk perhati ayah mentua lah. Apa ayah mentua dia kau jenis apa? Keluar pagi balik petang. Ada kala tak balik-balik. Kenapa tak balik? Cari duit untuk anak bini. Kuat bekerja, tolong ompek kuat. Dia tak kira, memang betul-betul dia bekerja kerana nak cari rezeki. Tapi itu hebatnya ayah mentua dia. Kelemahan ayah mentua dia ke pula, satu, apa dia? Dia kuat bekerja, semayang tak penah-penah. Menantu tadi kuat makan, tapi malas bekerja. Kuat makan, semayang kuat. Ayah mentua dia pula kuat bekerja, makan kurang, semayang tidak pula. Macam mana cara nak bernasihat antara anak beranak? Ya, kau nak dinasihat bapak, yang bapak nasihat menantu baru duduk serumah. Kang esok lari pula dengan anak-anak aku sekali. Kang kau merajuk hati tu. Apa nyudah apa nak buat makcik? Apa nyudah? Saya bagi satu strategi, ajak main dam papan. Dam papan tu. Suruh ayah dia sebelah sinun, menantu bola kau. Jalanlah. Ayah, saya jalan dulu ya. Jalanlah kata ayah. Dia jalan dulu. Menantu jalan dulu. Menantu jalan. Ayah, makan ya kata. Kan makan kan? Apa kata ayah tu? Kau memang kalau pasal makan kau nombor satu. Makan aja kau juga kata. Jadi dalam diam-diam tu kono juga kan. Tapi dia tak boleh marah, menantu tak boleh marah pasal dalam permainan. Kan. Kita nak pasal adik beradik payah kadang-kadang. Copek terasu kan. Jadi aja kau kalau pasal makan memang kau kuat makan. Kerojo pemalas kau kata. Dalam diam-diam. Datang ayah dia pula jalan. Ayah jalanlah ayah kata. Kau menantulah merah muka. Ayah dia berjalan. Haji, dapat haji ayah. Apa kata menantu pula? Ya, orang nak pergi haji kena semayang ya kata. Ayah dia pun merah je mata ayah. Nak marah tak boleh dalam permainan kan. Itu teknik namanya. Sebab itu Nabi ni diutus dalam 4 sifat. Siddiq, tabligh, amanah, fatanah. Kadang-kadang kita siddiq, tabligh, amanah ada, tapi fatanah ni kadang-kadang. Fatanah ni strategi uslub dakwah. Uslub dakwah. Kau nak ikut orang, tapi kau nak jaga-jaga. Nak ikut orang pun prinsip jangan lari. Jangan jadi macam kes dekat Afrika. Doktor orang putih nak bersyarah tempat Afrika. Orang Afrika tu makcik minta maaf, semua bertelanjang. Jenis orang kuno tu, tak pakai baju, tak pakai seluar. Yang doktor kau kena berceramah depan orang macam tu. Bayangkan kalau depan dia ada 300 orang tak pakai baju, tak pakai seluar. Doktor tu aja pakai baju, pakai seluar. Tak kepolik nampak doktor tu. Jadi doktor dalam kapal terbang, esei ni nak ceramah depan orang tak pakai baju, pakai seluar. Kalau esei tak pakai baju, kalau esei pakai baju, pakai seluar, orang tu tak pakai, nampak polik juga aku seorang ni kata. Jadi tak apalah. Macam mana cara? Biarlah aku menghormati budaya orang tu. Nampak? Dia gadai prinsip dia. Kan? Dia kata mencikalah kalau macam tu tak apalah. Timbul idea, tak apa. Esei nak berceramah tempat orang tu besok, esei pun sama juga macam dia orang juga. Tak payah pakai baju, tak payah pakai seluar. Baru cantik. Baru orang tu rasa tak terhina pasal sama, nampak budaya sama. Dia pun duduklah belakang stage, relax lah. Tak pakai baju, tak pakai seluar. Walhal tok batin kampung tu dah bagi tahu pada orang kampung dah. Dia kata, wahai anak-anak buah semua, ini ada doktor datang dari Amerika nak bagi syarahan sama kita. Jadi malu kita kalau tak pakai baju, tak pakai seluar. Cari mana daun-daun kayu-kayu pakailah ya. Nanti malu kita. Jadi rupanya orang di kampung yang dah kuno ni disedarkan oleh tok batin dia supaya pakailah baju seluar, menghormati tetamu yang datang daripada luar nak bagi ceramah. Takkan kira nak boleh nak apa ini je kerja je. Dah, penyudahnya masyarakat kampung tu pakailah baju, pakai seluar. Jadi doktor tadi nak standby berceramah dah ke? Dah tunggu dah balik tabir. Sekarang diperdengarkan, dipersembahkan. Doktor kita nak menyampaikan lah. Buka tirai, dia seorang yang tak pakai baju, pakai seluar. Orang lain pakai seluar semua. Itu saya kata tadi, jangan ubah prinsip. Tujuan kita satu, tapi kadang-kadang itu cara tu yang, uslub dia tu yang berbeza ya. Jadi muslimin muslimat rahimakumullah, ada satu agenda amanah daripada pihak masjid kita ini insya-Allah yang perlu kita selesaikan. Yang ini sebenarnya tuan-tuan adalah satu pokok utama perbincangan kita juga. Sebab banyak orang lupa bila dia nak meninggal besok, bila saya nak meninggal, mungkinkah ana akan tarik tali leher peguam saya dan kata aku nak mati. Jadi harta aku ni semua disedekah pada orang fakir miskin.
Apa kata peguam syariah kata, akil, betul lah niat kau tu lah bagus lah tu. Kau pun dalam hati lah nampak ngah. Tapi satu aja, dalam hukum Islam, dalam hukum pembahagian harta Islam, kalau banyak mana pun harta kau yang kau boleh sedekah hanya 1/3 sahaja. Jadi yang banyak-banyak ni tak buat apa. Sebab waktu dah nazak baru kita nampak jalan sama ada ke syurga, zaman kena ke Allah. Waktu tu yang kita pakat, semua pakat, ada harta bagi semua, aku nak balas, aku nak tutup. Sebab apa? Sedekah adalah merupakan umpama air yang datang menjiruskan api sedang menyala, kata Nabi. Maksud hadis. Maknanya kalau itulah kita faham, waktu jadulan nazak ni tuan-tuan, kita kena banyak bersedekah. Bayangkan di waktu akhirat nanti Allah bagi 3 hari. Akil, pergi cari saksi, aku nak hisap kau. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, hitung dan nilai amalan perbuatan kamu sebelum kamu dihitung dan dinilai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sikit lagi boleh tuan? Sikit lagi boleh? 5 minit boleh insya-Allah. Tahu lah lalongoh lah tu dah. Baik, ya. Bila sampai di akhirat besok dalam keadaan punya rasa kerdil ketika itu, waktu tu Allah, kalau kapal haji berlabuh di Pulau Pinang dulu, tengok huge besarnya kapal tu. Kapal Titanic dalam filem orang putih, besar gadang. Tapi bila kapal tu dah berlayar di tengah-tengah, besar kumen je tuan-tuan. Kalau tengok daripada kapal terbang, itu gambaran nak bagi tahu betapa kerdilnya kita makcik besok di yaumil mahsyar. Kadang-kadang kita berasa gadang sangat kat dunia, di akhirat kerdil rasa. Sebab itu saya katakan bahawa tuan-tuan perempuan, waktu hari hisab berlaku, tiba-tiba tuan-tuan perempuan tengah sibuk nak cari saksi, mana nak cari tuan-tuan? Alangkan orang pergi haji pun kadang-kadang ada yang tak balik-balik sosial kerana nak pergi buang air aja. Tanyalah orang urusan lembaga urusan tabuh haji. Tuan-tuan, tiba-tiba tengah cari-cari, berdebam, nampak satu karung. Buka-buka karung tu, pahalu, ringgit akhirat. Dari mana pula datang? Inilah kata malaikat, kau dulu pernah kau duduk di mana? Aku duduk di apa je lebu. Di mana pihak kau semayang? Bukan Masjid Jamik Kuala Kelawang. Masjid Jamik Kuala Kelawang lah. Itu memang pot aku lah tu. Kau lah yang dulu rajin bersedekah hari tu, ada RM10. Niat kau pula ketika itu memang solid molid. Jadi terangkit lah sedekah kau RM10 tu. Terimalah sekarang, ikutlah balasan dia. Di saat orang sibuk nak minta syafaat Nabi, ingat dekat akhirat tuan-tuan, semua orang cari Nabi. Kaum Nabi Musa cari Nabi Musa, kaum Nabi Isa cari Nabi Isa, kaum Nabi Hud cari Nabi Hud, yang mereka ganyang Nabi Hud dulu. Kaum Nabi Ibrahim cari Nabi Ibrahim, yang Ibrahim cuba dibakar oleh Raja Namrud laknatullahi alaih. Semua akan cari nabi-nabi tu balik, baru nampak keterangan Allah tu yang benar. Tapi rupanya Nabi Ibrahim kata, aku sendiri penuh bakar. Hud kata, aku bagi solat, aku minta pada Allah turun bala habis dengan kami sekali, kaum habis hancur. Nabi Adam minta syafaat, aku sendiri kena halau daripada syurga Allah, kata Nabi Adam. Orang habis nak cari syafaat kat siapa? Korang jangan cari orang lain. Nun, orang berlungguk ramai tu, kata nabi-nabi lain. Cari. Rupanya kita sajalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam patut beruntung tuan-tuan. Cuba-cuba orang yang hanya boleh ada otoriti nak bagi syafaat ketika itu, tidak ada nabi lain kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diselawatkan sebentar tadi tuan-tuan. Dan kita sentiasa sebut dalam solat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang kita sentiasa kita sebut kalimah-kalimah selawat ni tuan-tuan. Yang kita sebut dengan zikir, salatullah salamullah ala taha rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah. Sebab itu ulama-ulama kata Yasin, Toha, ini semua nama-nama Nabi juga. Ini Rasulullah SAW sahaja yang boleh syafaatkan ketika itu. Sebab itu orang yang berdamping dengan rumah Allah, orang yang berdamping mengucap kalimah-kalimah membesarkan Rasulullah SAW, bila pergi akhirat besok, dia tengok, inilah orang yang aku minta, aku sebut, aku sanyung-sanyung kat dunia. Nabi pun tengok, betul, sah, memang kau lah dulu kau, bukan orang lain. Tak semangat kita di akhirat tuan-tuan.
Ditambah pula dengan karung kita sedekah kuat hari tu. Sebab itu ibu bapa rahimakumullah, di akhirat sedekah boleh menyebabkan sedekah jadi satu makhluk nanti. Makhluk sedekah inilah boleh padamkan api neraka. Sedekah boleh ampunkan dosa. Sedekah boleh mengangkat darjat kita. Sedekah boleh tingkatkan martabat nanti di dalam syurga Allah. Sedekah boleh menghisap awal di mahsyar. Dan sedekah boleh melindungi kita di akhirat insya-Allah, juga di alam barzakh. Tuan-tuan, sebab itu muslimin muslimat rahimahullah, bila Nabi ditanya oleh sahabat, sedekah mana yang paling tinggi, paling aula, paling tinggi nilai sedekahnya ya Rasulullah? Nabi menjawab, sedekah ada 3 perkara. Pertama, Nabi kata, sedekah yang diberi ketika kamu sihat dan senang. Cantik tuan-tuan, kita sihat ni, kita sihat senang. Apa salah malam ni bapak rahimakumullah kita infakkan sedikit daripada pemberian Allah ke rumah Allah Masjid Jami' Kuala Kelawang ni, insya-Allah. Boleh tuan-tuan? Satu. Yang kedua, waktu ketika kita rasa takut jadi miskin, duit betul-betul tinggal RM50 suku aja untuk hidup satu hari ke, tiba-tiba ada tabung datang pula. Nabi kata, waktu kamu rasa takut tak cukup, time itulah kamu sedekah, insya-Allah barakah tuan-tuan. Tapi aku pun cakap boleh, kadang-kadang payah juga nak buat tu. Kita tuan-tuan kalau setakat bagi buah, tambah musim, oh komen Doroyano dah luruh, moh kita cepat pergi Suluh, musim Doroyan, banyak saudara mari. Maknanya kalau setakat nak bagi buah durian, buah semangka, buah tembikai, buah cempodak, ambil lah cempodak tu lah, banyak daripada bergulak dia makan borok, ambil lagi lain kata. Mana kata ambil lah, jiran-jiran siapa lampang gila orang kamu ambil daripada dia makan koro je. Setakat bagi buah ni, bagi barang-barang kita sanggup bagi kat orang tuan-tuan. Tapi namun kalau nak tukarkan nilai barang tu, durian tu selungguk kita buatlah harga 20, kita buatlah harga selungguk semua sekali tu dalam banyak tu buatlah RM50. Tukar dengan nilai RM50, RM50 tu cuba bagi pada orang, kita bagi durian tadi. Terasa tuan-tuan, pasal itu roh duit tu bahaya tu. The spirit of money tu. Tapi barang tak nampak, barang tak apa. Ambil duit anak nanti dulu. Itu orang sakit tuan-tuan, dia main-main. Bagi buah tak mau dia. Anggur Pak Lang, tak boleh. Apple, dia boleh makan ni, tak boleh buka lagi. Tak boleh makan, tak boleh lah 100. Tak lah buah bantal kata. Tak buah bantal. Ondak juga dia, belum sakit lagi semua. Dia kalau putus sakit, dah tak tahu nilai duit dah. Itu sakit kan. Baik, itu manusia lah. Yang saya nak sebut ialah waktu ketika kita rasa takut jadi miskin, dan